dalam surah Taha juga untuk Allah Ta'ala jangan hinakan Nabi Ibrahim ketika mana dibangkitkan di padang mahsyar. Dan ini adalah disebut oleh para ulama adalah satu sifat tawaduk Nabi Ibrahim. Bermakna Nabi Ibrahim ni Nabi, kalau duduk di padang mahsyar sudah pasti ada kemuliaan dia. Buat apa Allah Ta'ala nak hina? Confirm Allah Ta'ala takkan hina, sebab dia adalah seorang Nabi. Tapi kenapa Nabi Ibrahim minta kepada Allah untuk supaya tak hina dia? Tak menghina Nabi Ibrahim. Ini tanda bahawa doa sebagai Nabi ini doa tawaduk dia. Nak kata apa? Walaupun dia seorang Nabi, walaupun di padang mahsyar sudah pasti Nabi ada kedudukan dia, ada kedudukan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, tapi dia rasa diri dia itu masih lagi tidak sempurna. Walaupun seorang Nabi dah sempurna, tapi sebab sifat tawaduk yang nak diajarkan kepada kita, hebat mana pun kita, tetap doa kita kepada Allah Ta'ala perlu untuk bersifat dengan sifat tawaduk seperti mana Nabi Ibrahim. Ini nak ceritakan apa? Nabi Ibrahim minta kepada Allah supaya tidak dihina, sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan berita gembira kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui firman-Nya dalam surah Tahrim ayat yang ke-8. Yauma la yukhdillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Artinya pada hari Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan menghinakan Nabi dan juga orang-orang yang beriman bersama-sama dengannya. Ini sebagian ulama sebut apa? An-Nabiyya di sini merujuk kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan malah dia umum kepada semua nabi lah. Nak kata apa? Nabi Ibrahim minta kepada Allah takut dihina. Minta kepada Allah dirakamkan dalam Quran supaya Nabi Ibrahim minta kepada Allah sebagai tawaduk untuk tidak dihina di padang mahsyar. Tapi baginda Nabi tak payah minta, sebab Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya aku tak akan menghina kau. Clear terus tak perlu minta, sedangkan aku telah memberikan kemuliaan kepada kau dan kepada mereka yang bersama dengan kau. Baik, itu di antara ilmu yang keempat, iaitu ilmu fadail dalam mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah ilmu fadail ini banyak lagi lah tentang kisah-kisah yang lain. Baik, kita masuk pada ilmu yang kelima. Kalau sempat kita akan khatam kitab ni malam. Baik, ilmu yang kelima untuk mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu sirah. Ini ilmu yang biasa kita tahu lah. Ilmu sirah iaitu sejarah hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang lalu kita dah bicarakan beberapa ilmu, di antaranya ilmu syama'il, di antaranya ilmu fadail, di antaranya ilmu dalail, di antaranya ilmu khasais, dan yang kelimanya adalah ilmu sirah. Jadi kita nak tengok antara ilmu untuk mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah ilmu sirah. Dan biasanya ilmu sirah ni adalah ilmu yang paling famous yang biasa orang akan belajar, orang akan ikuti pengajian-pengajian banyak yang dibicarakan ilmu sirah. Ini salah satu daripada ilmu untuk mengenal baginda Nabi. Maka ambillah peluang dalam bulan Rabiul Awal ni untuk kita buka dan selak tengok ilmu-ilmu untuk mengenal baginda Nabi ni supaya dekat lagi cinta kita kepada baginda Nabi lah. Antaranya ilmu sirah yang paling mudah. Baik, ilmu sirah adalah ilmu yang membincangkan pada hari-hari, malam-malam, peristiwa-peristiwa dan juga prinsip-prinsip sepanjang umur kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula daripada kelahiran dan sehinggalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Bermakna ilmu sirah ni cerita semua keadaan, pasti siang hari, malam hari, peristiwa-peristiwa perkara yang berlaku kepada Nabi semua diceritakan di dalam ilmu sirah. Cuma dalam ilmu sirah ini para ulama menyusun dalam keadaan riwayat. Kita sebut riwayat yang ada itu bercampur dengan pelbagai riwayat. Ada riwayat yang sahih, ada riwayat yang dhaif. Itu kalau kita lihat ada sebahagian kitab-kitab para ulama apabila menulis ilmu sirah bercampur dengan pelbagai riwayat, dan para ulama memberikan sedikit kelonggaran dalam bab tentang sirah baginda Nabi ini. Kalau nak menggunakan hadis-hadis dhaif, dibenarkan selagi mana ia tidak menjatuhkan kemuliaan baginda Nabi. Itu kadang-kadang kita tengok ada riwayat yang keluar, riwayat yang kurang kuat, tapi kalau ada riwayat yang lain yang menguatkan dia tak ada masalah. Tapi mungkin ada riwayat yang dhaif. Jadi kalau bab hadis, bab sirah, maka dia tak menjadi masalah. Ada setengah orang ni kadang-kadang tengok riwayat yang tak sahih, dia tolak terus.
Kebanyakan riwayat-riwayat yang perlu pegang kepada riwayat sahih ni di antara perkara yang melibatkan halal dan juga haram. Itu kena pakai riwayat yang sahih. Dan juga berkaitan dengan akidah. Itu kena pakai riwayat yang sahih. Ada perkara yang mana tak perlu kepada riwayat yang sahih. Contohnya fadailul amal. Contohnya kita beramal. Ada benda-benda amal-amal yang kita buat kadang-kadang ada hadis dhaif. Boleh pakai. Itu kalau kita tengok sahabat-sahabat kita daripada tabligh yang ada kitab tawal fadailul amal, kebanyakan hadis itu semua hadis dhaif. Termasuk juga dalam sirah baginda Nabi, kadang kita nampak ada hadis dhaif, jangan kita cepat untuk menghukum bahawa tak boleh pakai. Sebab apa? Dalam sirah hadis dhaif itu boleh diterima di dalam meriwayatkan hadis dan meriwayatkan riwayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kalau kita nak cari hadis yang sahih, bermakna dia tak jalan cerita. Dia akan payah untuk kita tahu tentang sirah itu, untuk jalan cerita sangat payah. Kalau kita kata nak ikut, nak tengok sirah Nabi hanya pada hadis sahih saja, memang dia takkan jadi cerita, dia akan jadi fakta. Sebab tak semua perkara yang ada berkaitan dengan baginda Nabi itu ada yang riwayatnya agak lemah, diriwayatkan oleh ulama-ulama yang kurang ataupun kita sebut sebagai tak menepati syarat-syarat hadis yang sahih. Baik, di antara ilmu sirah membincangkan 63 tahun Qamariyah Hijriyah, sepanjang kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas muka bumi, yang mana Allah Ta'ala telah bersumpah dengannya di dalam Al-Quran. Jadi bermakna kita nak tahu ilmu sirah ni 63 tahun. Nak faham cara mudahnya, di 10 tahun, 13 tahun di Mekah, 40 tahun kehidupan Nabi di Mekah sebelum dilantik menjadi Rasul, 40 tahun. 13 tahun Nabi berada di Mekah juga dan tempoh Nabi menjadi Nabi. Dan 10 tahun Nabi berada di kota Madinah. 40 campur 13 campur 10 cukup 63 tahun. Dia kena faham 3 benda ni. Kalau orang kata cerita tentang sirah, apa yang ada dalam tempoh 40 tahun bersih ni, daripada umur 1 tahun sampai umur 40 tahun, apa benda cerita yang ada. Lepas Nabi 40 tahun, Nabi diangkat menjadi Rasul sampai umur 13, sampai umur Nabi 63, sampai umur Nabi 53, dalam tempoh 13 tahun. 13 tahun menjadi Nabi di kota Mekah, apa cerita dia. Dan lepas tu Nabi berhijrah ke kota Madinah, ada 10 tahun lagi untuk Nabi hidup. Bermakna 40 tambah 13 tambah 10, maka cukuplah 63 tahun. Jadi kalau kita tahu konsep 40, 13 dengan 10, maka kita akan tahu sirah baginda Nabi secara keseluruhan. Itu kadang-kadang sejarah sirah ni orang tak reti kan. Dia mana sebab apa? Sebab dia bermain dengan angka dan sebagainya. Maka nak faham dia, faham 13, 40, 13 dengan 10, lengkaplah 63 tahun. Itu dia secara kronologi. Bagi kita ambil ayat Quran Nabi sallallahu Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la'amruka innahum lafi sakratin ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka membuta tuli dalam kemabukan maksiat mereka. Ini kata sebagian para ulama menjadi wajib kepada kita untuk belajar ilmu sirah. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala telah bersumpah dengan umur baginda Nabi. Bila bersumpah dengan umur, bermakna bersumpah dengan kehidupan baginda Nabi. Bila sebut umur, Nabi hidup 63 tahun, bermula daripada awal kelahiran sampai kewafatan itu adalah umur 1 sampai 63. Dalam semua tempoh hidup Nabi itu dikira umur. Bila Allah Ta'ala kata apa? Demi umurmu wahai Muhammad, Allah Ta'ala bersumpah dengan umur baginda Nabi, bermakna di situ memberikan perhatian kepada kita bahawa untuk melihat umur baginda Nabi dengan bahasa mudah kita, sejarah kehidupan baginda Nabi itu merupakan satu kepentingan yang besar. Itu para ulama kata daripada dalil inilah mengatakan bahawa kenapa wajib untuk kita memahami, mengenali baginda Nabi. Salah satu ilmunya adalah dengan ilmu sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi kami sedikit lagi sebelum kita tutup, dan juga setiap hari, setiap malam sepanjang kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah disumpah dengan umur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna Allah Ta'ala bersumpah dengan kehidupan baginda Nabi. Pagi, petang, siang, malam Allah Ta'ala kata apa? Aku bersumpah dengan umur wahai Muhammad. Bila bersumpah, setiap satu perkara yang disumpah oleh Allah Ta'ala, bermakna perkara itu menunjukkan perkara yang sangat penting untuk
kita fahami. Macam surah Wal-Asr demi masa. Kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan masa? Sebab Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa masa penting. Jadi setiap perkara yang ada perkataan sumpah dalam Quran itu menunjukkan benda itu sangat-sangat penting. Wadduha demi waktu duha. Kenapa Allah Ta'ala sebut tentang wadduha demi waktu duha? Kerana waktu duha itulah waktu yang sangat penting, waktu yang ada keberkatan. Allah Ta'ala sebut tentang macam-macam lah sumpah-sumpah yang ada dalam Quran, termasuk umur baginda Nabi juga Allah Ta'ala sumpah. Itu bermakna itu merupakan di antara perkara yang penting untuk kita lihat, kita memahami, kita mengkaji tentang hidup dan juga umur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, serasa setakat itu saja pada malam ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung, dan mungkin kita akan berubah kepada kitab yang lain lah, untuk sambung tentang sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada pertemuan yang akan datang mungkin kita akan ambil sedikit pembahasan yang terakhir dalam kitab ini, dan kita akan khatam kitab ini lah. Dan insya-Allah kita akan pergi kepada pembahasan kitab, mungkin kitab yang baru lah, yang rentetan daripada perihal berkaitan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan kata Maulidul Rasul dan juga bulan Rabiul Awal ini ambillah masa kita untuk mengkaji, mempelajari tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak beriman kita hari ini kalau tidak baginda Nabi menyampaikan bagaimana cara beriman kepada Allah. Tidak solat kita hari ini kalau baginda Nabi tak menyampaikan kepada para sahabat bagaimana cara solat yang sebenar. Itu kenapa kita bersyukur Allah Ta'ala berikan baginda Nabi dakwah kepada para sahabat bersusah payah untuk dakwah kepada kita, sampai kita hari ini beriman kepada Allah menggunakan jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kenapa pentingnya untuk kita kenal baginda Nabi, pentingnya untuk kita beriman kepada baginda Nabi, pentingnya untuk kita bercinta dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita mendapat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang pentingnya mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah datang daripada kelemahan diri sendiri. Mohon maaf ketika salah seperti bicara. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadika as-salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.